Tuan-tuan, Allah berfirman di dalam surah Fatih, surah sebelum Yasin, surah ke-35 pada ayat 70. Kita tanya dan kita muhasabah, kita berada di golongan yang mana? Thumma awratna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang bermaksud kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba kami yang kami pilih. Sebelum ini Taurat, Injil Allah kurniakan kepada Bani Israel, tapi kali ini Al-Quran mukjizat yang kekal hingga ke hari kiamat dikurniakan kepada Bani Ismail, kerana Nabi daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba kami yang kami pilih. Lalu ada di kalangan mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada Quran, baca Quran, tapi dia tetap menzalimi diri sendiri. Bagaimana? Maksudnya begini, apabila di akhirat kelak ditimbang amalan-amalan golongan ini, dosa mengatasi pahala, mereka adalah ahli neraka kelak. Yang kedua, wa minhum muqtasid, golongan yang pertengahan. Ditimbang amal-amal mereka, dosa dan pahala seimbang. Agak-agak kemanakah kesudahan mereka ini? Siapa boleh jawab? Saya bayar RM1, satu saat ni sekarang habis. Boleh tu datang adil lah. Agak-agak tuan-tuan, Tuhan cipta dua, ada syurga, ada neraka. Golongan ini seimbang, dosa dan pahala. Muslimat tak nak cuba jawab RM1, 10 saat sekarang. Tak nak cuba. Tuan-tuan cari sendiri. Kalau semua saya bagi tahu, tuan-tuan tak tengok Quran tu. Jangan tuan-tuan ingat saya lupa, saya tak lupa, insya-Allah. Tak apalah, saya bagi clue. Jawapannya di dalam surah ke-7 Al-A'raf. Cari ayat mana golongan ini bakal ditempatkan oleh Allah dan apa pula kesudahan mereka. Golongan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, golongan yang mendahului orang-orang lain dengan izin Allah. Apa sahaja yang menjadi perintah Allah, suruhan dilaksanakan, larangan mereka tinggalkan, walaupun tidak sesuai dengan selera hawa nafsu mereka, walaupun kemungkinan merugikan mereka, tapi mereka tetap akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apabila ditimbang amal-amal golongan ini, ternyata pahala mengatasi dosa, mereka adalah penghuni syurga. Yang demikian itu adalah kurniaan Allah yang besar. Soalan, kita tak tahu tuan, kita golongan pertama ke, golongan kedua atau golongan ketiga? Betul tak? Kalau kata setiap bulan malaikat Jibril datang bagi statement of account, kan, penyata akaun kita bulanan. Dia ketua umat saya, Assalamualaikum Ustaz Syarif, Salam saya Jibril alaihissalam, penyata bagi bulan 31 Julai 2011. Kita pun buka pahala 1 bilion, kan, dosa setengah bilion. Relax kan saya, bulan ni tak solat, tak apa-apa, kan. Esok 31 Ogos dapat pula statement of account, pahala kita 1 bilion dah, sebab dalam Ogos dia tak buat apa, kan. Tengok dosa dah 900 juta orang, dekat-dekat nak 1 bilion. Oh tak boleh, September kena banyak beramal. Kalau macam tu, alhamdulillah. Ini sebab kita tak tahu sama ada amal kita ni diterima atau sebaliknya. Sebab itu, bagi jawapan, golongan yang membelakangi Al-Quran ini tidak ada tempat yang layak bagi mereka kecuali neraka lazza. Kalla innaha lazza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa wa jama'a fa'awa.
bermaksud di dalam surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 15 hingga 18. Bahkan sesungguhnya inilah neraka Lazza, mengelupas kulit kepala sesiapa yang dicampak ke dalam neraka Lazza itu. Siapa? Dua golongan akan menjadi penghuni neraka Lazza. Yang pertama, mereka-mereka yang membelakangi dan berpaling daripada Al-Quran. Yang kedua, yang menghimpun harta tetapi tidak mengeluarkan zakat. Jadi muslimin dan muslimat, saya menyeru pada diri saya, tuan-tuan dan puan, moga-moga kita tergolong di dalam golongan pada ayat 51 surah An-Nur surah ke-24. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, supaya Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hakim dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Mereka akan menjawab atau mereka akan berkata, kami dengar dan kami akan taat, dan mereka lah orang-orang yang beriman. Moga-moga kita tergolong di dalam golongan yang beruntung, yakni dalam kehidupan dunia sementara ini, perlembagaan kita, panduan dalam kehidupan kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai soal Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, 17 Ramadan 2 Hijrah berlaku peperangan Badar. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil di dalam peperangan Badar? Kisah peperangan Badar ini bermula pada ayat 123 surah yang ketiga Al-Imran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin fa'antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah kami beri pertolongan di dalam peperangan Badar, sedangkan ketika itu kamu amat lemah. Kenapa lemah? Tentera Islam sekitar jumlah mereka 313 berbanding dengan musyrikin 1000. Kelengkapan tentera Islam tidak secanggih dengan kelengkapan yang dimiliki oleh tentera musyrikin Mekah. Ketika itu kamu lemah, tapi kami memberi pertolongan sehingga kamu mencapai kemenangan. Justru itu, bertakwalah kamu pada Allah. Moga-moga kamu mensyukuri nikmat mendapat kemenangan tersebut. Peperangan Badar sebenarnya nak memberi satu rangsangan pada pejuang-pejuang Islam. Walaupun jumlah kita sedikit, tetapi dengan pertolongan Allah kita mampu mencapai kemenangan. Tadi di dalam Al-Baqarah yang dibaca oleh Ustaz, ada ayat yang mungkin Ustaz ketinggalan. Maaf, saya pun tak belakang. Ayat itu ketinggalan, maaf. Ayat 249 Al-Baqarah Ustaz baca terus 250. Dalam ayat 249 itulah ayat yang menyatakan berlakunya satu peristiwa peperangan di antara tentera Talut menentang Jalut. Tentera Talut peringkat awalnya ramai. Tak salahkan Ustaz bukan letih puasa. Saya belum suruh jadi imam, dia tak mau saya tuan imammu. Dan bila kalau imam dah tersasul, tak payah tunggu, cepat habis sikit terawih. Kan? Itu cara dia. Dia letih-letih, jangan baca panjang-panjang, tapi entahnya bacaan dari sempurna, ringkas, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Kalau saya jadi imam, tuan-tuan mesti sukanya. Saya akan ambil Yasin bagi pada 8 rakaat. Tuan-tuan mesti sukanya. Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian saya bagi peluang tuan-tuan dan perempuan baca Al-Fatihah. Agak dah 40 saat saya pun masuk surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Tengok sekarang kita
Mesti suka punya. Rakaat kedua, kita bangun untuk rakaat kedua, saya baca Fatihah. Kemudian tuan-tuan amin, saya pergi keluar. Saya sambung surah Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Dah suka. Tadi ayat yang tertinggal itu kisah pada tentera Talut yang mereka awalnya ramai, tapi kerana kejilan mereka tidak patuh pada arahan Talut. Mereka bertemu dengan sungai, anak sungai, mereka minum air terlalu banyak. Akhirnya mereka tidak mau meneruskan perjalanan untuk menentang Jalut. Inilah tuan-tuan, kita pun kalau berbuka puasa muslimat, minum air satu jam dulu, satu jam, confirm bila rokok air keluar perlu balik. Mana ustaz tahu? Saya kena dah dulu. Zaman kanak-kanak biasa lah tuan-tuan. Jadi apabila hanya beberapa orang sahaja yang sanggup meneruskan perjalanan untuk menentang Jalut, maka inilah ayat. Bilangan mereka, jumlah mereka sedikit berbanding dengan tentera Jalut yang ramai. Di pertengahan ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dan berapa banyak, kata Allah, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih besar jumlah dengan izin Allah. Kemudian Ustaz baca ayat 250. Inilah doanya tuan-tuan, doa ketika berlaku peperangan. Bila tercetusnya peperangan, jangan lupa doa ini. Ayat 250 Al-Baqarah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah pendirian kami, dan berilah pertolongan kepada kami supaya kami dapat mengalahkan musuh-musuh Islam. Tentera Talut di antaranya seorang pemuda yang bernama Daud, belum ditabal menjadi nabi. Pemuda yang gagah berani, dialah yang telah membunuh Jalut. Ketika itu tentera Talut tak ramai sebagaimana berlaku zaman Nabi. Tak ramai, 313 berbanding dengan musyrikin 1000. Begitu juga zaman kita tuan-tuan. Pejuang-pejuang Islam zaman kita, TV tak ada, radio tak ada, akhbar seminggu 2 kali, tiba-tiba menang 5. Contoh kan. Tuan-tuan bayangkan tengok kalau ada TV sendiri, akhbar tiap-tiap hari. Allah motor. Saya nak baca ayat Quran ini bukan soal politik. Kemenangan, kekalahan pasti bersilih ganti. Tidak ada kerajaan yang akan kekal hingga ke hari kiamat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Surah ketiga ayat Imran ayat 26. Pasti akan berlaku giliran memerintah muka bumi. Karena kuasa pemerintahan itu di tangan Allah tuan-tuan. Dia beri kepada mana-mana kerajaan untuk mentadbir muka bumi. Dia cabut semula kuasa pemerintahan daripada mana-mana kerajaan yang Allah kendaki. Siapa menyangka Hosni Mubarak boleh tewas dalam tempoh 18 hari? Siapa sangka Ben Ali yang memerintah Tunisia 23 tahun, Hosni Mubarak 30 tahun, sekarang giliran Muammar Gaddafi 42 tahun. Ini yang saya ceritakan semua dalam negara, bukan dalam negara kita, di luar. Allah berfirman pada surah Ali Imran ayat 141, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kata Allah, kami akan pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Ingat ya,